Tengah-tengah tu dia macam tersentak. Azim. Ya Azim kan dah balik. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi Berteman kembali. So first thing first, aku nak minta maaf kat korang sebab kalau tak silap aku dalam 2 video yang sebelum ni agak panjang sebenarnya. So aku minta maaf sebab ambil data korang. Tapi itulah, bila aku tengok kat komen tu macam banyak pula yang suka video tu panjang. Tapi tak apa, kita kekalkan identiti Physics Cream. Kita biar video tu tak terlalu panjang and tak terlalu pendek. Orang kata biar bersederhana macam tu. So malam ni aku nak bawa kepada korang 3 kompilasi kisah seram baru yang bagi aku memang kena lah dengan golongan umum, Kimbayu semua. Tak kisahlah korang ni budak sekolah rendah ke, budak sekolah menengah ke, korang ni budak tingkatan 6 ke, budak yang ambil STAM ke, diploma, degree, tak kisah. Sebab malam ni aku nak bawa kepada korang 3 kompilasi kisah seram baru, iaitu kisah seram IPT. So sebelum kita start, macam biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment and share, and jangan lupa hit notification button. So bila kita orang update video-video baru setiap minggu, Khamis malam Jumaat, korang akan dapat notifikasi tu dulu. So sebenarnya aku agak terharu tau, sebab baru-baru ni dalam minggu ni aku banyak terima macam DM WhatsApp daripada Kimbayu. Macam kau tahu tak perasaan bila kau ni bukanlah influencer ke, kau ni bukan artis, tapi tiba-tiba kau dapat macam surat-surat dari fans macam tu. Terharu gila babe. So tak apa, kita terus ke kisah pertama malam ni. Kisah yang bagi aku agak istimewa sebab tajuk dia aku panggil Malam Sepi Berteman Kembali. Lampu. So kisah Malam Sepi Berteman Kembali ni jadi kepada salah seorang Kimbayu yang kita bagi nama dia Zarif. Okay? So si Zarif ni dikatakan masa awal sampailah ke hujung SEM, dia memang tak kena kacau kat hostel tu. Tapi sampailah satu masa dah nak hujung-hujung nak balik ni, benda ni bagi salam terakhir babe. So si Zarif ni dia duduk berdua dengan Azim. Okay, Azim dalam satu hostel lah. So dalam hostel, dalam bilik tu cuma boleh menempatkan 2 orang, iaitu Zarif dengan Azim. So nak dijadikan cerita, masa hari Jumaat, pelajar-pelajar dibenarkan balik ke kampung lah. Sebab ada banyak masa kan, Jumaat kau balik, Sabtu Ahad, and then hari Isnin kau boleh datang balik ke kampus macam biasa. Macam kalau tempat aku, tak kisah pun kau nak balik hari apa, kau nak balik pukul berapa, janji masa kelas kau kena ada. So nak dijadikan cerita, si Azim pun baliklah ke kampung dia, and then tinggallah si Zarif ni seorang-seorang kat dalam hostel. Tapi si Zarif ni tak fikir apa-apa lah, sebab memang daripada awal SEM benda ni dah biasa berlaku lah. Azim ni memang akan balik setiap hujung minggu macam tu, and si Zarif ni akan tinggal seorang-seorang. So waktu malam, si Zarif ni dia buat aktiviti macam biasa, pergi main futsal. And then bila habis main futsal tu dalam pukul 12 macam tu, dia pun balik ke rumah, bersih-bersihkan diri, and then dia tak tidur lagi babe. Biasa lah, bila esok cuti, memang kau berjaga lah tengah malam. So dia ni pun pergilah ke bilik member dia untuk lepak sampai pukul 2 babe. Pukul 2 baru si Zarif ni balik dekat bilik dia. So bila si Zarif ni masuk, sunyi lah kan, sebab si Azim ni dah balik. So macam tak apa lah, dia pun tidur lah, buat biasa je, dia pun tidur. Masa dia tidur ni dalam pukul 2 lebih lah, dia baru tidur kejap, and then dalam pukul 2 lebih ni dia terjaga. Kau bayangkan dalam waktu gelap ni, gelap bilik yang tak buka lampu, dia terjaga. Posisi kedudukan katil si Zarif dengan Azim ni macam ni tau. Zarif ni dia katil dia rapat betul-betul dekat dinding
sebelah kanan contoh. And then si Azim ni katil dia betul-betul dekat katil sebelah kiri. And then tengah-tengah tu ada gap macam tu kan. And then masa pukul 2 lebih ni dia terbangun. And then dia tengok dekat katil Azim. Dia nampak ada Azim tengah tidur. Sebab ciri-ciri perwatakan si Azim ni dia tinggi tau. So dia nampak bayang-bayang Azim ni tengah baring kat katil dia tu. Korang faham bila waktu gelap kau still boleh nampak kalau ada bayang-bayang orang berdiri ke apa, sebab bayang-bayang tu akan lagi gelap daripada kegelapan bilik tu. So dia ni pun nampak Azim kan, macam oh Azim. Dia pun tidur. Tengah-tengah tidur dia macam tersentak. Azim. Ya Azim kan dah balik. Baru dia macam, kau faham tak perasaan dia masa ni? Kau bayangkan dalam satu bilik, dia tahu benda tu benda lain. Tapi masalah sekarang dalam bilik tu dia dengan benda ni je. Dia pun dah Astaghfirullahaladzim. Dia pun cuba tengok dekat meja belajar si Azim. Ada tak helmet si Azim? Sebab kot-kot lah si Azim ni tiba-tiba balik, tak jadi balik kampung kan. Dia pun pandang meja belajar si Azim ni. Dia nampak helmet si Azim selalu pakai untuk balik tu tak ada. Bermakna memang betul si Azim dah balik. So siapa ni? Siapa yang kat sebelah dia ni? Dia pun dah Allahu Akbar. Dia lari, dia bangun daripada katil, dia terus buka lampu. Dia buka lampu, tak ada orang. Dekat katil tu tak ada orang. So dia pun macam duduk kejap dekat katil. And dia baring. Time tu memang dah tak boleh tidur lah. Memang dia dah tak boleh tidur. Tapi dia cuba pejamkan mata. Time-time tengah nak pejam mata ni, dalam bilik diorang ada gitar tau. Gitar tu bunyi satu-satu weh. Ting ting ting. Dia ni memang dah lari lah. Dia lari, dia keluar daripada bilik dia tu. And then dia terus pergi bilik member dia yang dia lepak masa pukul 2 tu. Member dia yang lepak tu tak perasan dia masuk. Sampai dah esok pagi, diorang nampak, asal kau ni kan, tiba-tiba tidur kat dalam bilik. Tapi yang bagusnya si Zarif ni, dia tak cerita lah benda ni dekat member dia yang lepak tu. Sebab ya dalam bilik ada 2 orang. Kalau dia cerita kod member dia tu seorang balik, nanti yang tinggal lagi seorang partner dia ni macam mana? So itulah kisah untuk Malam Sepi Berteman Kembali. So kisah dia ni bagi aku macam agak ringkas lah. Tapi kalau betul-betul lah kita kat situasi dia tu, kita ni yang kat situasi dia, dalam waktu member tak ada, yang kau tak ada jerit bagai, and then kau terkunci kat dalam bilik tu, hanya kau dengan benda tu je, kau nak buat apa? So settle untuk kisah pertama. Kita terus ke kisah kedua. Kisah yang aku bagi nama Renungan Tajam. So kisah ni berlaku kepada seorang lagi Kimbayu yang kita bagi nama dia Ijal. Okay, kita bagi nama dia Ijal. So kisah Renungan Tajam ni terjadi dekat si Ijal masa dia dah melanjutkan pelajaran di salah sebuah college di Pahang. So nak dijadikan cerita macam biasa, macam kisah pertama tadi, dia tak ada awal-awal tu dia terus kena kacau. Dia dah sampai pertengahan, tapi bukan hujung sem tau. Yang si Zarif tadi dah akhir sem dah, tapi si Ijal ni baru sem 1, and masuk pertengahan tu dia dah start kena kacau. So kisah ni terjadi masa si Ijal ni dia dah tidur tau. Dah tidur nyenyak waktu tu dengan member dia. Dalam sebuah bilik tu boleh menempatkan 4 orang, which is ada katil double decker. So bilik tu agak luas lah. Double decker macam tadi tu, diorang punya katil ni akan menghadap ke dinding masing-masing. And then ada katil double decker menempatkan 4 orang. So si Ijal ni dia duduk dekat katil bawah tau. Katil bawah. And dikatakan yang bilik tu panas. Aku faham. Aku pun duduk dekat college aku panas tau. Sebab kau bayangkan ni 4 bilik tau double decker. Dia punya kipas tu kat tengah. Kat tengah-tengah yang berpusing tu. Pusing pun apa ni, hidup segan mati tak mahu je. Memang orang kata tak kena lah. So diorang ni ambil keputusan untuk
tidur dekat lantai. So member si Ijal ni beritahu lah, macam, Jal, jom kita tidur bawah, sejuk sikit, tu tak kena kipas tu. Lepas tu si Ijal ni kan dia dah tidur bawah, so dia kenalah juga kipas, and tak panas macam dekat orang yang tidur dekat bahagian atas lah. So dia malas lah, dia kata, tak nak aku malas lah nak angkat balik katil bagai, korang nak tidur lah. Lepas tu diorang, okey lah, tak apa lah, diorang pun angkat. Kalau nak seragamkan dengan cerita ni lah, aku nak jadikan cerita diorang ni angkat katil tilam yang atas tau. Kan aku kata dia ada double decker, and then Faizal duduk bawah. Diorang ambil katil yang atas dekat sebelah, katil sebelah, bahagian atas dengan bahagian bawah tu diorang ambil. So yang tinggal hanya alas papan untuk meletakkan tilam tu lah. So diorang pun angkat tilam tu, and then diorang letak dekat bahagian tengah-tengah yang gap antara kedua-dua katil tu. So nak dijadikan cerita, si Ijal ni dia tidur awal tau. Dia tidur awal berbanding 3 rakan dia yang lain. 3 rakan dia yang lain tu tengah siapkan assignment, tengah sembang, tengah main game bagai. So dia pun tengah tak buat apa, dia tertidur. So bila dia tertidur, dia terjaga. So dia ni pun terjaga lah. Tengah-tengah malam pukul 3 pagi lebih kurang macam tu, dia pun terjaga. Sebab kenapa terjaga? Sebab dia dengar bunyi hentakan yang kuat. Tadi aku ada cakap, bila katil tu diangkat ada alas papan kan, macam kat kolej aku rasa macam tu lah. So dia dengar macam ni, dia dengar macam tu. Lepas tu dia macam, dia terjaga, tapi kuat kan, jaga. Dia macam, dia tengok member dia lain yang 3 orang tu dah tidur sebab dah pukul 3 pagi kan. Dah masing-masing dah bergelimpangan lah tidur dekat bawah dia kan, sebab dia tidur dekat katil bawah, and then diorang tu tidur kat lantai. So dia nampak 3 member dia. Tapi dia perasan tau, dia perasan. So korang bayangkan, masa dia terjaga tengah tengok member dia macam ni, tengah-tengah terjaga, lepas tu dia macam tak, member dia semua dah tidur kan. Lepas tu dia macam dengar katil kawan dia yang diorang ambil tilam tu bergegar macam. Lepas tu dia tengok macam bahal kan. Tapi dia perasan dekat, kau tahu tak, dalam suasana bilik yang gelap suram, dia nampak ada ni satu kain putih, rupa dia macam bantal peluk. Kalau kau nampak benda tu, babe, dia bukan macam ni tau, dia macam ni. Range menghadap si Ijal. Si Ijal ni macam, dan kau boleh bayangkan dia macam ni, benda tu macam ni. Tengok si Ijal, renung si Ijal ni tajam gila. So si Ijal ni macam dah nampak terus, dia pandang dinding dia, hadap kepala betul-betul kat dinding. And then tiba-tiba katil dia pula bergoyang, babe. Katil dia bergoyang sebab dia rasa macam ada ni tau, macam benda tu melompat dekat katil atas. So dia pun dah Astagfirullahaladzim. Dia dengar benda tu macam melompat-lompat tau kat atas katil dia. Dia duduk macam dah cuak lah. Dia dah takut sebab dia seorang je nampak. Yang member lain semua dah tidur mati lah. Dia seorang je nampak. And benda tu siap boleh cakap. Takutnya memang time tu dia berguling. Dia berguling sebab nak hempap member dia kat bawah. Kurang-kurang dia boleh tidur dekat member dia, ataupun paling kurang dia boleh kejut lah member dia. So dia tak ada rasa seram sangat. Dia jatuh, tapi member dia tak bangun, babe. Member dia semua tak bangun. So bila dia berguling, dia hempap member dia, and then bila dia jatuh dekat katil tilam bawah tu, so tilam katil dia tu kan ada ruang bawah katil kan, macam double decker, kat bawah tu mesti ada ruang lagi. Dia nampak kat kau ingat kan, dia guling-guling, tak, dia jatuh kat member dia. Dia nampak bawah katil dia yang gelap tu ada benda macam ni, putih macam ni, goyang. Benda tu goyang. Sop dia guling dekat arah si Ijal ni. Memang dia guling, tap, gelap. Si Ijal ni memang terus pengsan lah. So keesokan paginya member ni cakap macam, weh, kau asal
Semalam kau asal ni doh. Asal kau tak tidur dekat katil kau? Ni, kita orang jumpa kau tidur ni dekat, kau tahu tak, dia bukan tidur dekat member dia. Dia tidur ni depan bilik. Pintu bilik tu, dia tidur kat depan. Tak tahulah siapa yang alih kan. Memang kau tahu tak, dalam banyak-banyak benda tau, dalam banyak-banyak benda ni, aku paling memang tak boleh belah. Memang tak boleh, memang kata kalau ikut ranking benda ni, memang nombor 1 tu aku letak gula-gula ni lah. Tapi dalam kisah Renungan Tajam tadi, sebenarnya bilik diorang ni berhadapan dengan satu tandas tau. And menurut senior-senior diorang, tandas tu memang macam orang kata memang banyak kisah-kisah misteri lah yang kat dalam tandas tu. So bila bilik diorang tu berhadapan dengan tandas, saya tak langsung tu macam diorang pun terkena sekali lah. Okay, so tak apalah. So dah habis pun kisah pertama dan kedua. Kita terus ke kisah terakhir malam ni. Kisah yang aku bagi nama bilik nombor 4. So kisah bilik nombor 4 ni terjadi kepada salah seorang pelajar yang kita bagi nama dia sebagai Aizat. Okay, kita bagi nama dia sebagai Aizat. So Aizat ni dikatakan selama ni dia duduk dengan parents dia lah. Daripada kecil sampai habis SPM, dia memang duduk dengan parents dia. So first time lah dia pergi hostel tu, melanjutkan pelajaran, dia menginap di hostel. Katanya memang first time lah. So bila dah first time ni, memang banyak benda dia kena buat sendiri lah. Gosok baju sendiri, setrika baju. Saya gosok dengan setrika sama. Gosok baju sendiri, basuh baju sendiri, keringkan baju sendiri, makan, kena masak sendiri bagai. Okay, so nak dijadikan cerita, ada satu masa ni college diorang ni mengharamkan penggunaan setrika sendiri. Diorang ni macam college diorang ni dah haramkan lah, tak boleh buat setrika sendiri. Kalau nak guna yang ada setrika dah dekat college. So diorang pun aku sebab dalam dekat tempat college diorang tu memang ada satu bilik khas untuk iron. Okay, bilik khas untuk setrika baju. Tapi itulah, bila dah ada kemudahan ni, tak semua orang guna dengan betul. So adalah yang menggatal pergi ambil tau setrika dengan papan setrika tu, pergi letak dekat bilik-bilik diorang. So nak dijadikan cerita, satu malam ni si Aizat ni dia tidur awal waktu isyak. Okay, waktu isyak tu dah tidur awal. Dia dah tidur, and then dia terjaga pukul kalau tak silap aku 2 ke 3 pagi lah macam tu. So bila dia terjaga bangun, dia terjaga awal tu, dia menggunakan kesempatan tu untuk basuh and setrika baju lah. Okay, so bila dia terjaga pukul 3, dia ambil baju-baju dia yang yelah nak tidur balik, dah tak ada mood nak tidur kan. So dia ambil baju-baju dia yang belum setrika tu, dia pun pergilah bilik iron. Bila dia tengok kat bilik iron, tak ada setrika. So dia pun macam, aduh, budak-budak ni dah ada setrika kat situ, pergi bawa, macam mana aku nak guna? So dia ni pun terus lah, dia pun cari and then dia perasan yang dekat bilik yang berdekatan dengan bilik dia tu ada papan setrika. So situasi dekat situasi tempat dia menginap ni macam ni tau. Ada satu blok, korang naik tangga macam biasa, tapi dekat setiap blok, setiap aras tu dia ada macam ni, bilik sebelah kiri, lepas tu bilik depan, sebelah ni pun ada bilik, and then sebelah kanan. Okay, so dalam satu aras tu ada 4 bilik lah. Si Aizat ni duduk bilik nombor 6, and papan setrika yang dia jumpa tu bilik nombor 4. So masa dia nampak, okey, cantik, ada papan setrika, tapi kat bilik nombor 4 tak apalah, sebab bilik nombor 4 ni bilik yang dah tak berpenghuni tau. Bilik nombor 4 ni bilik yang dah tak berpenghuni, di mana bilik tu diletakkan papan tanda surau, tapi tak ada orang guna. Sebab orang pergi masjid, so orang tak guna. Aku pun tak tahu kenapa diorang letak. Mungkin motif je lah nak letak papan tanda surau tu. Macam budak-budak tak masuk kan, diorang letak macam tu je. So macam aku cakap tadi, bilik dia 3, 4, 5, 6. So si Aizat ni duduk bilik nombor 6, and then dia jumpa setrika dekat bilik nombor 4. Dia pun, tapi bilik nombor 4 ni
tak berpenghuni kan. Bilik tu gelap lah. So dia pun gunalah striker yang ada kat bilik nombor 4 tu. Dia striker. Striker. Lepas tu dia terkejut sebab dia dengar ada bunyi macam. So dia macam dia terkejut sebab dia dengar bunyi ketukan. Tapi yang peliknya, ketukan tu bukan dekat luar, tapi daripada dalam bilik nombor 4. So dia macam salah dengar ke kan. Tapi tu dah cuak lah. Bayangkan pukul 3 pagi babe, bukan pukul 11. So pukul 3 pagi dia dah cuak. Macam tak apa lah, dia macam bagi dia macam setakat usik-usik tu tak apalah, selagi kau tak menjelma tak apalah. So dia pun macam, dia pun setrika terus. Dia setrika baju. Dia dengar bunyi kuat dan jelas, ada bunyi ketukan dari dalam bilik nombor 4. So dia pun macam, dia letak dia punya setrika. Lepas tu kau tahu dia buat apa? Dia pergi ni, dia pergi jenguk dekat, kan pintu bilik nombor 4 ada macam space sikit. Dia pun jenguk. Mungkin korang rasa macam, oh mesti dia nampak macam tiba-tiba ada kaki ke kan. Kaki macam tu tak ada. Cerita ni lagi tragik lah. So dia pun berani gila dia ni. Dia pergi intai tau, bawah tu. Dia intai kan. Ada satu lagi kepala intai dia juga. Astaghfirullahaladzim. Dia intai, benda tu pun intai dia. Lepas tu dia astaghfirullahaladzim, terus bertaburan darah daripada dalam bilik nombor 4. Tak, keluar darah banyak gila. And then dia macam astaghfirullahaladzim, dia ambil baju-baju dia semua. And then dia terus balik bilik dia, tidur babe. Terus tidur. So nak dijadikan cerita, dia ni esok pagi ni memang dah demam lah. And beberapa hari selepas tu dia ni famous. Dekat college dia ni famous terus. Sebab berita pasal kena ganggu ni memang cepat lah viral. So dia pun jadi antara budak famous dengan kisah seram dia. And barulah keluar kisah-kisah seram daripada penghuni-penghuni blok yang lain. Cakap, bilik nombor 4 tu memang seram babe. Masalahnya bilik nombor 4 tu bukan bilik aras dia je tau. Semua aras 1, 2, 3, 4 semua bilik nombor 4 tu semua orang kata pernah kena kacau lah. So nak dijadikan cerita, ada satu malam diorang ni balik daripada kelas lah. Kalau tak silap aku, dia balik dari kelas. And then orang jalan lah, jalan. Bilik nombor 4 kan tak ada orang. So bilik tu gelap lah kan, kosong. Daripada luar diorang nampak blok, diorang pandang bilik nombor 4 kan bilik nombor 4 sepatutnya gelap. Tapi satu malam ni tiba-tiba semua aras bilik nombor 4 bercahaya. Ada lampu, ada orang buka lampu dari dalam. So dia macam, si Aizat ni macam, oh dah ada orang kot duduk. Macam tak apa lah. Dia pun naik aras dia, naik. Dia tengok dekat bawah pintu bilik nombor 4. Sepatutnya kan kalau orang buka pintu mesti ada macam biasan cahaya kan. Tapi tak ada, gelap je. So bila dia nak masuk je bilik dia nombor 6 tu, dia dengar ada suara orang menjerit daripada bilik nombor 4. Dia dengar. So dia ingat dia seorang ke? Tak, masing-masing daripada satu aras dengan dia tu buka pintu tu. Dengar, suara apa? Bilik yang dekat dengan bilik nombor 4, bilik nombor 3 dah memang keluar daripada bilik diorang lah. Memang dah tak tahan lah. Keluar terus. Ada warden dengan beberapa orang dia punya macam anak buah datang. And then dah korang semua ni pergi beratur dekat duduk dekat blok, bawa lah Quran ke apa-apa, duduk situ. And then adalah seorang ustaz datang untuk bantu dorang. So masa dorang duduk kat blok tu memang dorang dah dengar dah. Setiap aras tau, setiap aras bilik nombor 4 dorang akan dengar bunyi jeritan. Dekat aras nombor 3 dorang dengar bunyi jeritan. Dekat aras nombor 2 dorang dengar bunyi mengerang. Dekat aras nombor 1 dorang dengar bunyi orang lari-lari. So dorang macam dah astaghfirullahaladzim. And then dikatakan si ustaz ni memang agak lama juga lah bertarung dengan benda-benda macam ni. Dalam 3 jam lah diorang ambil masa. So
So start daripada situ ada orang ni macam dapatlah info-info kenapa lah bilik nombor 4 ni dikosongkan. Okay, sebenarnya memang biasalah dalam pembinaan sekolah. So mungkinlah dalam masa pembinaan sekolah tu diorang ni macam dah kacau tau penempatan benda-benda ni. So benda-benda ni pun katanya tuan tanah tu dah buat perjanjian dengan benda ni, and then mungkin dia bagi tempat tinggal lah kat benda ni, kat bilik nombor 4. So benda ni tak kacau pun, cuma satu masa tu lah dikatakan ada budak student biasa, student ni macam semua benda nak try, dia pergi main spirit of the coin. So memang benda tu mengamuk lah. Yelah, kau dah panggil dia, dah muncul, kau tak hantar dia balik. Pisang. So itu je 3 kompilasi kisah seram IPT. So bagi korang macam mana? Mana satu yang seram? Nombor 1 ke, kisah nombor 2 ke, kisah nombor 3? Korang boleh drop komen kat bawah, bagi tahu. And korang nak ke kisah IPT ni ada part 2? Sebab aku rasa mungkin banyak kot kisah IPT, banyak kan. Korang pun mungkin korang yang menonton ni pun mungkin salah seorang pelajar IPT yang ada kisah seram. So korang boleh kongsi kat kita orang. Jangan lupa email kat kita orang, fizik@scream@gmail.com, fi2ik@scream@gmail.com, supaya mana tahulah kan kisah korang tu terpilih untuk diketengahkan dalam Fizik Scream. Sebelum aku nak mengundurkan diri, aku just nak cakap baru-baru ni kita umat Islam banyak juga diuji dengan isu macam penghinaan Nabi kita, and then macam pelecehan Islam tu sendiri. So aku harap kita semua dapat tabah and bersatu lah dalam teguhkan syariat Islam tu sendiri. Jangan lupa solat tu, jangan lupa. Okay, solat tu penting. Sejahat mana pun korang, solat tu jangan lupa. Okay, tak kisah kita ni mencuri ke, kita ni samsing ke, kita ni apa benda kaki rompak ke, tak kisahlah. Tapi solat tu jangan lupa. Kalau kita tak boleh ubah diri kita kepada kebaikan, apa kata kita gunakan solat kita untuk ubah diri kita ke arah kebaikan. So sampai situ je kisah kita malam ni. Mungkin kalau korang ni ada peminat malam seram macam aku, and mungkin macam aku juga korang ni peminat Ashraf Channel. So korang bolehlah ajak peminat malam seram, peminat Ashraf Channel tu mungkin untuk singgah sebentar, drive through sikit dekat Fizik Scream ni, supaya kita dapat imarahkan lagi supaya kita dapat meriahkan lagi malam-malam sepi kita ni kan. Tak ada awet, so kita ni single kan. So tu je. Jangan lupa macam biasa subscribe, like, comment and share. Jangan lupa hit notification button. So bila kita orang update video, korang akan dapat notifikasi dulu. Okay, so terima kasih kepada, so sebelum aku undur diri, terima kasih kepada semua Kimbayu. Aku memang sangat hargai lah korang punya korang punya sokongan, korang punya love yang korang bagi kat kita orang. Sampai sekarang pun dah kalau berapa 3k sekarang pun dah YouTube tu dah sampai, kita orang punya subscriber pun dah sampai 3k, tak sampai dalam masa 2 bulan lebih. Thank you sangat-sangat lah. So aku harap korang terus support kita orang. So aku undur diri dulu. Assalamualaikum, miane, kamsahamnida, annyeong.